إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, di permulaan ini kita bacakan suratul Fatihah. Hadiahkan pahala bacaannya kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pahala bacaannya itu kita sedekahkan kepada para ulama kita yang telah mendahului kita, para guru-guru kita, khusus pada musannif kita, juga pada kedua ibu dan bapa kita dan muslimin dan muslimat sekaliannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar syukur, kerana pada malam yang mulia ini diberikan kepada kita oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayahnya, dengan pertolongannya, dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita hadir ke masjid yang mulia ini dengan kita menghadirkan diri kita untuk menunaikan salat fardu maghrib. Dan setelah daripadanya itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipimpin oleh imam muda, Masya Allah, orang hebat, subhanallah. Kemudian kita duduk di dalam majlis ini, kita mohonkan kepada Allah Ta'ala doa agar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita barakah dan rahmat. Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang saleh. Amin. Dan apabila kita duduk di dalam majlis ini, kita hadir di dalam majlis ilmu, seperti mana ada satu sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup masyhur. Nabi kata yang berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu itu fardu atas sekalian orang Islam, yakni termasuk padanya itu laki-laki dan perempuan. Dan ilmu yang fardu itu adalah ilmu fardu ain. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan bacaan daripada kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari
Al-Kafil bil Ilmi, Syekh Abdullah Al-Harari, Al-Kafil bil Ilmi Ad-Dini Ad-Daruri ala mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana kita berada pada muka surat yang ke-19. Sambungannya yang mana perbahasan ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita telah berhenti padanya sebelum ini, telah masuk pada perbahasan tentang perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam. Sebelum daripada ini, kita telah membahaskan dan membacakan kitab ini daripada muqaddimahnya, sehinggalah pada satu fasal, yakni pada pembahagian yang boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kalau jika kita teliti semula daripada apa yang ditulis oleh tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada perbahasan, yakni pada muka surat yang ke-13, kata tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yajibu ala kulli muslimin hifzu islamihi wa sawnuhu amma yubsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddatu wal a'yadhu billahi ta'ala. Mafhumnya, wajib ke atas setiap muslim memelihara dan menjaga Islamnya daripada perkara yang merosakkan, membatalkan dan memutuskannya, yaitu murtad, wal a'yadzu billahi ta'ala. Maka pada muka surat yang ini, tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahawa wajib ke atas orang Islam itu pelihara dan jaga Islamnya daripada satu perkara yang dinamakan iaitu murtad. Wajib pada setiap orang Islam itu pelihara dan jaga Islamnya daripada perkara yang boleh merosakkan Islamnya itu. Ini pada perbahasan yang sudahlah. Dan kemudian tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah menakalkan satu pendapat daripada Imam Nawawi rahimahullah. Kata tuan kitab di sini, qala an-Nawawi wa ghairuhu riddatu afhashu anwa'il kufr. Telah berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan selainnya, murtad adalah sejenis kekufuran yang paling keji. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang boleh kita fahami daripada apa yang disampaikan oleh tuan kitab, yang ditulis oleh tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jagalah diri daripada perkara yang boleh merosakkan dan membatalkan agama Islam. Jagalah diri daripada perkara yang dimaksudkan ini ialah jagalah diri daripada terlibat ataupun terjatuh dalam perbuatan yang boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam. Dan Imam Nawawi rahimahullah pada apa yang telah dinakalkan oleh tuan kitab mengatakan bahawa murtad adalah jenis kekufuran yang paling keji. Maka hendaklah umat Islam itu menjauhinya dan memastikan diri agar tidak terjatuh dalam perkara tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari bakaran api neraka. Mafhum yang kita boleh faham daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah diri kita dan juga ahli keluarga kita itu daripada bakaran api neraka. Maka perkara asas yang perlu diambil tahu oleh orang-orang Islam adalah dengan mempelajari bahagian urusan agama seperti mana yang kita sebut pada perbahasan kita yang lalu, dengan mempelajari akan urusan ilmu fardu ain itu dan mengetahui dia pada bahagian-bahagian yang telah dituliskan oleh para ulama tentang perbahasan ilmu ini, yakni di dalam perbahasan ilmu akidah itu ada juga dimuatkan oleh ulama-ulama tentang tulisan pada perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu perlu menjauhi perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan seseorang itu jadi ataupun jatuh dalam kekufuran. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kita memahami dan cuba menjaga diri daripada perbuatan tersebut, hendaklah didahului dengan mengetahui akan perkara yang sedemikian. Dan kita juga diingatkan oleh Tuan Kitab yang dirahmati Allah Ta'ala pada perbahasannya, pada tulisannya di dalam kitab ini yang berbunyi, qala al-muallif rahimahullah, telah berkata akan Tuan Kitab yang dirahmati Allah, wa qad kathura fi hadha az-zamani at-tasahulu fil kalam hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil islam wa la yarawna dhalika dhanban fadlan 'an kaunihi kufran. Mafhumnya, dan sesungguhnya telah banyak berlaku pada zaman ini sikap bersahaja dalam berbicara sehingga sebahagian daripada mereka melafazkan ucapan yang mengeluarkan mereka daripada Islam, sedangkan mereka tidak menyangka percakapan tersebut adalah dosa, apatah lagi melihatnya sebagai kekufuran. Maka Tuan Kitab mengingatkan kepada kita bahawa ambillah perhatian dan sikap hati-hati dalam berbicara. Kerana apa? Kerana ada sebilangan manusia yang mana jika mereka tiada menjaga dengan sungguh-sungguh pada urusan percakapan ataupun perbicaraannya, sehingga di antara mereka itu boleh melafazkan ucapan yang mengeluarkan mereka daripada Islam, sedangkan di kalangan mereka itu tidak menyangka percakapan tersebut adalah dosa, apatah lagi melihatnya sebagai kekufuran. Ini di antara yang disebut oleh Tuan Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada tulisannya di dalam kitab ini, dalam mengingatkan dan menasihatkan di kalangan umat Islam betapa pentingnya untuk menjaga percakapan dan betapa pentingnya untuk menjaga Islamnya itu, dan betapa pentingnya juga untuk menjaga diri daripada jatuh dalam kekufuran. Ini kita ulang sikitlah. Saya dulu kita baca yang tu. Dan sambungannya, setelah daripada Tuan Kitab yang dirahmati Allah Ta'ala telah menyebut dan menasihatkan kepada umat Islam dengan nasihat dan ingatan yang baik untuk kita ambil perhatian pada nasihatnya, lalu beliau meneruskan tulisannya sehinggalah kepada muka surat yang kita mafhumkan tadi, dan termasuk daripada perbahasan yang akan kita sebutkan, yakni
masuk kepada perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu jatuh dalam kekufuran. Adapun pembacaan kitab ini bukanlah bertujuan diajukan ataupun disampaikan maknanya kepada orang-orang yang tertentu. Tidak. Tuan kitab menulis yang sedemikian dengan tujuan sebagai salah satu perkara yang boleh kita jadikan ianya sebagai satu sempadan supaya orang yang mengetahui akannya tidak terjatuh dalam perkara tersebut. Maksud daripada saya bukanlah tuan kitab menulis dengan makna menuju kepada individu-individu tertentu. Bukan yang sedemikian. Sebab ia masuk kepada perbahasan tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang terkeluar daripada agama Islam. Dan tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hanya memberi kepada kita perkara-perkara yang penting untuk kita ketahui. Dan setelah kita mengetahuinya melalui jalan mempelajari agama dengan membaca kitab tulisannya, maka mudah-mudahan kita menjauhi perkara tersebut. Baik. Sebab bila masuk pada perbahasan ini, kadang-kadang sebilangan orang mungkin tiada dia faham, lalu menyangka bahawa tulisan ini adalah untuk mengkafirkan orang yang begini. Bukan yang sedemikian. Akan tetapi bagi siapa-siapa, bagi mana-mana orang ataupun golongan yang memang dia terlibat, ini percakapan ini umum, bukan tuduhan pada mana-mana kumpulan ataupun individu. Bagi siapa-siapa yang mereka itu tiada mengetahuinya dan mereka melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan jatuh dalam kekufuran, maka hukum dalam agama jatuh kufur. Yang sedemikian. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada muka yang ke-15 ini, wa riddatu salasatu aqsamin kama qassamaha an-Nawawi wa ghairuhu min Syafi'iyyatin wa Hanafiyatin wa ghairihim. Dan ridah ni mafhum kat sini murtad lah. Murtad yang difahami adalah orang yang terkeluar daripada agama Islam. Dan ridah itu terbahagi kepada 3 bahagian. Seperti mana yang telah disebut oleh Imam Nawawi dan selainnya, yang terdiri daripada ulama 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, Al-Hanafi dan selain mereka. Maka tuan kitab menulis pada kitabnya ini bahawa riddah, murtad itu terbahagi kepada 3 bahagian, seperti mana yang disebut oleh para ulama. Dan tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang alim, adalah ulama ahli sunnati wal jamaah. Jangan kata Syekh Abdullah Al-Harari sahaja, bahkan ramai di kalangan ulama yang lain yang menasihatkan, yang menulis kitab mereka pada perbahasan-perbahasan yang penting, lalu diperingatkan kepada masyarakat supaya tidak terjatuh dan terlibat dalam perkara yang membawa kepada kekufuran. Dan tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah seorang muhaddis. Dan beliau mendapat pujian daripada ramai para ulama. Sebab itu bagi orang-orang yang ingin mengenali beliau, datanglah bertemu dengan para murid-muridnya, yang mana di kalangan murid-muridnya itu mengambil akan perbahasan daripada kitab tulisannya itu, daripada kalimat ke kalimat, daripada muka ke muka surat. Adapun saya bukanlah orang yang alim ataupun faqih, jauh sekali. Kalau ingin bertemu dengan murid-murid beliau, dipersilakan. Kerana apa? Kerana apa yang dibawa oleh tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga dibawa oleh ulama-ulama Melayu, juga diperingatkan oleh ulama-ulama Melayu ahli sunnati wal jamaah. Baik.
Dan apabila difahami bahawa ridah itu terbahagi kepada 3 bahagian, mafhum yang boleh kita ambil faham pada perbahasan ini, pada tulisan ini, kekufuran itu boleh berlaku pada 3 bahagian. Iaitu yang pertama, i'tiqadatun, yakni i'tiqad, wa af'alun, kata tuan kita, dan perbuatan, wa aqwalun, dan percakapan, wa kullu yatasha'abu syu'aban kasiratan, dan setiap dari 3 pembahagian tersebut mempunyai pecahan yang banyak. Jadi 3 perkara boleh menyebabkan, 3 bahagian ini boleh menyebabkan seseorang itu boleh jatuh kufur daripada sudut i'tiqadnya, perbuatannya, dan percakapannya. Maka langsung bila kita membaca kitab daripada tulisan tuan kita, maka setelah kita mengetahui dan kita mempunyai ilmu pengetahuan yang sedemikian, jagalah bahagian i'tiqad, jagalah bahagian perbuatan, jagalah bahagian percakapan. Yang mana pada lanjutan daripada tulisan tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan dituliskan oleh beliau. Dan ada pun kitab yang kita pegang ini dan kitab yang kita baca ini adalah kitab yang membahaskan tentang urusan fardu ain. Seperti juga ulama-ulama Melayu menulis perbahasan ilmu akidah. Kita boleh belajar kitab akidah ini kalau melalui tulisan ulama Melayu. Kita boleh baca kitab Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Ini seorang guru dan juga seorang mursyid yang hebat pada zamannya. Syekh Ahmad Zain Al-Fatani adalah guru kepada Tok Kenali Kelantan. Dan kitab ini juga dibacakan sehingga kepada hari ini. Dan setelah tuan-tuan menguasai perbahasan daripada kitab tersebut, tuan-tuan bandingkan i'tiqad, keyakinan, akidah yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Zain Al-Fatani yang dimuatkan di dalam kitab karangannya dengan apa yang telah dibawa oleh tuan kitab yang dirahmati Allah yang kita baca pada malam ini. Dan apabila kita menyebut ahli sunnati wal jamaah, seperti mana yang pernah disebut oleh Al-Imam Al-Murtada Az-Zabidi rahimahullah, kata Imam Murtada Az-Zabidi, "Idza utliqa ahli sunnati wal jamaah al-muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah." Apabila disebut ahli sunnati wal jamaah, yang dimaknakan, dimaksudkan dengan ahli sunnati wal jamaah itu ialah asy'ariyah wal maturidiyah. Orang yang mempelajari perbahasan kefahaman akidah daripada jalan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan daripada jalan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan di dalam kitab ini juga dimuatkan perbahasan awalnya tentang urusan fardu ain dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hak bagi sekalian nabi. Sebab itu bila kita mempelajari mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hak bagi sekalian nabi, maka akan diceritakan oleh para ulama apakah sifat-sifat yang layak disifatkan kepada nabi dan sifat yang tidak boleh disifatkan kepada nabi. Contohnya nabi mustahil bersifat takut ataupun pengecut. Mustahil, tuan-tuan. Di kalangan nabi tidak bersifat yang sedemikian. Jadi bila kita belajar mengenal Nabi mengenal hak sekalian nabi ini, maka kita tahu pada bahagian yang layak untuk disifatkan kepada mereka dan yang tidak layak disifatkan kepada mereka. Begitulah untungnya bagi golongan orang yang mempelajari ilmu fardu ain itu. Walaupun pelajaran ilmu fardu ain ini sebilangan daripada masyarakat ataupun sebilangan daripada orang menyangka ianya pelajaran yang
Jangan nak cakap. Mungkin mereka menganggap ianya perbahasan yang mudah. Begitulah. Ia perbahasan yang lazim di kalangan kanak-kanak pun mempelajari ilmu fardu ain. Tapi kita jangan silap dan kita jangan lupa bahawa ilmu ini adalah ilmu yang difardukan. Nama lagi fardu ain. Maka ia adalah ilmu yang sangat wajib dituntut untuk kita mempelajarinya. Sebab dalam mengenal Allah dan mengenal hak sekalian Nabi. Kalau kita buka kitab Bidayatul Mubtadi wa Amdatul Aula karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah, maka diperbahaskan di dalam kitabnya itu dengan makna yang sedemikian dalam mengenali dan memahami ilmu akidah itu. Jadi amat penting bagi kita untuk mempelajari ilmu yang sedemikian. Walaupun ditulis oleh ulama-ulama dalam perbahasan kitab yang nipis-nipis. Namun jika kitab itu dibacakan oleh ulama yang alim, masya-Allah, ataupun dibacakan oleh ulama yang mempunyai kerohanian yang tinggi, akan di kalangan murid akan merasa keasyikannya, subhanallah. Kan? Dalam istilah tasawuf dia kata ada dzauq. Kan? Yang ni yang korang, saya tak ada lah. Saya bukanlah orang sedemikian, kan? Kerohanian saya tak tinggi. Tapi kalau tuan-tuan jumpa dengan orang macam tu, dia rasa gitu. Dia rasa apa? Dia rasa dzauq, keasyikan. Dia rasa seronok. Walaupun kitab tu dibaca berkali-kali. Khatam dah. Kitab tu khatam dah. Tapi ulang balik lagi, baca lagi seronok, lagi asyik. Tu dia kata kemanisan dalam menuntut ilmu. Perkara yang sedemikian boleh dimiliki kalau kita bertemu dan membaca dan mempelajari ilmu dengan guru yang mempunyai kerohanian yang tinggilah. Dalam erti kata guru yang menjaga ibadah, jaga ibadah yang wajib. Kemudian guru tersebut melazimkan lagi dengan ibadah-ibadah yang sunat, lalu ditambah lagi dengan menjaga adab-adab, seperti mana yang diajarkan oleh ulama dalam memahami adab-adab Islam tu, maka diterapkan dalam dirinya. Ditambah pula lagi bagi sebilangan para masyayikh yang memperbanyakkan salawat. Kemana pun banyak salawat. Lebih kurang ceritanya, kalau tuan-tuan pernah kenal lah, pernah dengar nama ini, Syekh Haji Zaini rahimahullah. Syekh Haji Zaini rahimahullah ni nama asalnya Ahmad Qushairi, namun ditukar oleh ayahnya atas sebab tertentu, dinamakan beliau ini Muhammad Zaini. Ini Syekh Haji Zaini rahimahullah, ulama besar pada zamannya. Dan majlis beliau ketika mana beliau hidup dilimpahi oleh ratusan manusia yang datang setiap kali beliau membaca kitab ataupun beliau mengajar. Kerana apa manusia-manusia ini ataupun masyarakat setempat di kawasannya datang hadir dengan begitu ramai? Kerana merasakan asyik duduk di dalam majlis tersebut. Dan di antara amalan Syekh Haji Zaini rahimahullah adalah membaca, yang saya tahulah, sepengetahuan saya, lebih daripada puluhan ribu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga menganjurkan kepada murid-muridnya untuk memperbanyakkan salawat. Salah satu daripada pesanan beliau di akhir zaman, jalan untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksudkan dengan asyik tu. Kalau kitab ataupun pelajaran agama diajar oleh seorang guru yang tinggi kerohaniannya, maka kita juga mendapat zauq tersebut, dapat merasakan kemanisan. Sebab itu ada orang yang belajar kitab akidah atau apa jua kitab bersama dengan guru yang seperti ini, maka lazimi dibaca, walaupun telah khatam maka diulang, terasa keseronokannya, masya-Allah. Tapi saya bukanlah guru yang duduk darjah tu dah. Kita cerita saja boleh. Kan? Kita pun orang baru duduk mengaji, sikit-sikit kita sampaikanlah. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka didahului pelajaran kita itu dengan menuntut ilmu yang sedemikian. Jadi kembali kepada perbahasan daripada kitab ini tadi, bahawasanya jaga diri daripada perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu jatuh dalam kekufuran, dan murtad itu boleh terjadi ianya daripada 3 bahagian, iaitu i'tiqad, perbuatan dan percakapan. Jaga 3 perkara.
Maka bila sudah kita mengetahuinya, maka kita jaga bahagian i'tiqad kita, bahagian perbuatan kita, bahagian percakapan kita. Selesai daripada tersebut, dah cuba, dah mengaji, dah faham, kita pun serahlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Serah pada Allah Subhanahu wa taala, banyak doa kepada Allah, ya Allah, jagalah diri saya daripada terlibat dengan perkara-perkara yang sedemikian. Kita serah pada Allah. Namun bila kita nak menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari ia dengan petunjuk apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintah kita untuk belajar agama. Nabi perintah kita untuk belajar agama. Dan dalam urusan agama itu, yang fardunya itu fardu ain. Bagi siapa yang ingin setelah selesai dan khatam pelajaran ilmu fardu ain itu, hendak dia melanjuti pelajaran ilmu yang lain, dipersilakan. Namun dipesan oleh para ulama, haruslah ianya mengikut disiplin-disiplin ilmu. Ada cabang-cabang ilmu yang perlu dipelajari dengan disiplin-disiplinnya. Kemudian apa yang dituntut pada perbahasan yang wajib, itulah dalam ilmu fardu ain. Dan perbahasan yang kita sebut ini diingatkan oleh Tuhan kita kepada kita. Jaga diri daripada perbuatan, jaga diri daripada tiga bahagian ni. I'tiqad, perbuatan dan percakapan. Dan kita sebenarnya telah masuk kepada satu perbahasan yang mana perbahasan ianya di dalam bahagian yang ketiga. Cuma setelah kita lama, hampir lebih kurang 6 bulan, kita tidak membaca kitab ini, maka saya ulangilah kembali pada pelajaran-pelajaran yang sudah, supaya bila kita buka pada perbahasan ini, baru kita faham, baru kita ingat bagaimana kita boleh sampai ke perbahasan yang muka surat ke-19 tu. Lebih kurang 6 bulan tuan-tuan. Kita duduk dalam keadaan PKP lah, kan? Kita tidak mengadakan majlis ilmu dan sebagainya. Hari ni kita jumpa. Jadi saya ceritalah yang macam ni, supaya kita ada sedikit rujukan, flashback ke belakang tu. Khalas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi faham kepada kita pada perbahasan kitab para ulama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemanfaatan kepada kita untuk kita memahaminya, lalu kita menjaga diri kita. Jadi riddah ni, yakni murtad ni tadi, boleh jadi daripada tiga bahagian: i'tiqad, perbuatan, percakapan. I'tiqad dalam hati. Sebab tu kata ulama, nak berbetul i'tiqad tu melalui jalan belajarlah. Maka rugilah bagi kalangan orang yang tidak melazimi untuk mempelajari ilmu akidah itu, kerana nak memperbetulkan urusan i'tiqad, mestilah dengan jalan dia belajar. Begitu juga dengan perbuatan dan percakapan, hendaklah didahului ia dengan pelajaran. Dan ianya ditulis oleh para ulama dengan tujuan untuk mengingati kita supaya kita tidak terjebak dan terjatuh ke dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin perbahasan ataupun majlis ilmu kita tidak boleh berlanjutan lebih daripada waktu, kerana kita masih lagi dalam proses yang sedia maklumlah. Jadi ucapan tahniah juga pada tuan-tuan semua, kerana boleh jaga SOP dan sebagainya. Kita doakanlah kebaikan. Mudah-mudahan negeri kita, negara kita bebas daripada wabak yang menular ini. Dan di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kongsikan sedikitlah di akhir ni, lebih kurang dalam seminitnya, beberapa amalan yang boleh dilakukan ketika mana kita berada dalam situasi yang sedemikian, situasi penularan wabak. Apa dia? Yang paling mudah tuan-tuan adalah dengan memperbanyakkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan salawatlah banyak-banyak, mudah-mudahan dengan barakah salawat daripada tuan-tuan dan juga seluruh umat Islam, Allah Ta'ala angkat ataupun hilangkan wabak yang menular ini. Adapun bagi orang yang mempunyai masa yang lapang yang lebih ketika di rumah dan sebagainya, maka bolehlah mereka membaca amalan-amalan ataupun maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan oleh guru kami maulid Jamalul Lail, tapi tak kira apa jenis maulid yang ditulis oleh para ulama.
Tuan-tuan bacalah. Ingat, ambillah faedah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan dan rahmat dalam kita membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala hilangkan kesulitan kita. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti sampai di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau ada salah dan silap dalam urusan perbahasan ini, saya mohon maaf setingginya, dan insya-Allah kita boleh bertemu lagi pada masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.